Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini saya akan menyambung perbincangan tentang politik dan pemerintahan. Okey, politik dan pemerintahan. Okey, apakah maksud politik? Okey, politik definisinya sebenarnya diambil dari perkataan Latin, polis, yang bermaksud bandar atau mempelajari tentang negara. Okey, dalam bahasa Arab, politik ni maksud as-siyasah, ya, ataupun perkataan yang digunakan untuk politik ialah as-siyasah, yang maksud kewajipan menangani sesuatu yang mendatangkan permasalahan. Okey, Islam berbeza dengan golongan sekular yang membezakan antara politik dan agama. Ya, dalam Islam, politik itu adalah sebahagian daripada agama. Ya, Islam is a way of life. Islam itu adalah satu cara hidup. Maka sebarang bentuk, semua bidang, ya, adalah termasuk dalam agama. Ya, termasuklah ekonomi, sosial, kehidupan, ya, ilmu dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam agama, termasuklah politik. Ya. Okey, asas politik Islam ada 5, iaitu Rabbaniyah, Al-Amanah, Al-Adalah, Al-Musawah dan Al-Hurriyah. Okey, sekarang kita tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan Rabbaniyah. Rabb, Tuhan, ya. Bermaksud semua yang dilakukan adalah kerana Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Dengan kata lain, apa-apa yang kita lakukan dalam politik, ya, dalam menguruskan negara itu perlulah bersumberkan panduan syariat, ya, tanpa meminggirkan akal fikiran. Ya, contohnya, bagaimana Perdana Menteri memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan, ya, menggunakan akal fikiran, tetapi ianya berlandaskan syariat. Sebab apa? Untuk menjaga nyawa manusia. Ya. Okey, kemudian yang kedua, Al-Amanah. Maksud umat Islam bertanggungjawab mentadbir muka bumi. Dan ia menunjukkan tugas khalifah adalah suatu yang amat berat, ya. Sebab kita perlu memastikan bahawa dunia ini ditadbir dengan baik, kerana Allah telah memilih kita manusia sebagai khalifah, ya. Dan manusia akan disoal mengenai tanggungjawab tersebut. Khalifah ini bukan bermaksud hanya pemimpin negara, ya, bahkan ia melibatkan semua individu. Ya, kita sendiri sebagai individu adalah khalifah Allah. Ya, perlu menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Hamba Allah maksudnya ibadah kita dan Allah. Khalifah, bagaimana kita mentadbir, ya, menguruskan keluarga, menguruskan pejabat, menguruskan kerja. Itu semua adalah tugas khalifah, ya. Jadi tugas itu berat, ya, kerana ia adalah satu amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Okey, yang ketiga, asas politik Islam ialah Al-Adalah, bermaksud keadilan. Dan keadilan ini adalah hak mutlak Allah, ya. Dan Nabi SAW sentiasa berusaha melaksanakan keadilan. Ya. Jadi adil ini memang Allah saja yang mampu berlaku adil seadil-adilnya. Kita sebagai manusia perlu cuba berusaha untuk berlaku adil. Ya, sebab kita ni manusia lemah, ya. Jadi mungkin kita cuba untuk memastikan golongan ini terbela, tapi pada masa yang sama mungkin ada golongan lain yang kita terlepas pandang, ya. Tapi walau bagaimanapun, selagi kita cuba untuk melaksanakan keadilan, insya-Allah kita berjaya, ya. Okey, dan keadilan ini mestilah ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Ya, aspek ekonomi contohnya, taraf hidup, ya, masyarakat kaya dan juga miskin. Perlulah tidak ada jurang yang besar antara mereka, ya, dan mereka yang miskin ini perlulah dibela, ya, dalam aspek-aspek tertentu. Begitu juga dari sudut agama. Contohnya kita di Malaysia ni mempunyai penduduk yang berbilang bangsa dan agama. Maka keadilan juga perlu diberikan kepada, walaupun negara ini negara Islam, keadilan juga perlu diberikan kepada
masyarakat beragama lain, contohnya masyarakat Kristian, ya, masyarakat Hindu, Buddha dan sebagainya, supaya mereka boleh melaksanakan amalan agama masing-masing. Asas politik Islam yang keempat ialah al-musawah, iaitu persamaan hak yang patut dimiliki oleh sesiapa yang layak. Itu maksud al-musawah, ya. Persamaan, ya. Di sini maksudkan dengan persamaan hak. Ini boleh lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu dapat mengenal antara satu sama lain. Jadi sebab itu tak kira sama ada lelaki dan perempuan, semua adalah sama, ya, dan mempunyai hak masing-masing yang perlu kita hormati, ya, tanpa mengira bangsa Arab ke, bangsa Melayu ke, bangsa Eropah ke, semuanya mempunyai hak yang sama, ya. Okey, yang seterusnya, yang kelima ialah al-hurriyah. Al-hurriyah bermaksud kebebasan. Walau bagaimanapun, bebas dalam Islam ini ada batasannya, ya, ada hadnya, bukan bebas secara mutlak. Kebebasan kita masih lagi tertakluk kepada undang-undang Islam, ya, dengan menghormati pada masa sama hak orang lain, ya. Contoh kebebasan di sini kita boleh lihat melalui kebebasan mendapat tempat tinggal yang sesuai, kebebasan berpindah randah, ya, kita tak boleh nak sekat orang tu pindah ke tempat lain, ya. Bebas untuk mendapat pendidikan, tak boleh pendidikan ni hanya diberikan kepada golongan tertentu saja. Contohnya kalau zaman dulu hanya anak lelaki saja dibenarkan untuk mendapat pendidikan, tapi anak perempuan dihalang, ya. Contoh bebas untuk beragama. Okey, beragama ni kena hati-hati sikit. Maksud bebas beragama di sini, bebas bagi orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam, ya. La ikraha fiddin di situ maksud tiada paksaan dalam agama bagi orang bukan Islam untuk masuk Islam, ya. But once you become a Muslim, you have to observe all Islamic teachings or laws, ya. Okey, kemudian bebas berfikir, sama, ya. Tak boleh nak halang orang tu berfikir, ya. Contohnya bagaimana untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk menjana buah fikiran yang baik dan sebagainya. Begitu juga kebebasan diberikan dalam Islam untuk memberi pendapat dan juga idea. Sebab itulah kita dalam Islam ada konsep syura, ya, bermusyawarah. Okey, ciri-ciri pemerintahan dalam Islam pula. Negara Islam ditegakkan atas kesedaran, kemerdekaan dan kebebasan umat Islam, ya. Dan kekuasaan serta kedaulatan perlu diingat adalah milik Allah. Ya, kuasa yang ada pada manusia, tak kira dia sultan ke, perdana menteri ke, presiden ke, ya, kuasa yang dimiliki itu adalah sementara sahaja, ya, sebab kuasa itu sekiranya meninggal dunia, ya, maka kuasa itu akan diambil alih oleh orang lain. Sekiranya contohnya perdana menteri dan sebagainya, ya, sekiranya rakyat tidak memberi mandat, maka kuasa tersebut akan beralih kepada orang lain. Sebab itu milik kekuasaan itu adalah milik Allah, ya, milik mutlak Allah, bukan manusia. Kita hanya berfungsi sebagai pemegang amanah sahaja. Dan dalam politik, syura memainkan peranan penting, ya, dalam politik Islam, ya, sebab sebarang keputusan yang bersesuaian dan memenuhi kehendak rakyat mampu diselesaikan dengan syura, ya. Dan pada masa yang sama, hak kesaksamaan antara orang Islam dan bukan Islam juga perlu dijaga. Ya, itu ciri-ciri pemerintahan dalam Islam. Ya, tak boleh kita nak anak tirikan, ya, orang yang bukan Islam dengan Islam. Ya, sebab dalam Islam kita diajar untuk memberi hak yang sama rata, ya. Okey, kemudian pembentukan negara Islam berpaksikan kepada keimanan dan tauhid. Sebab itulah kita tengok pada asas tadi, ia berasas kepada Rabbaniyah, ya. Jadi apa-apa pun perlulah menjurus kepada mentaati perintah Allah, Tuhan yang satu, ya. Jadi dari situlah kita mampu untuk membina akhlak yang baik, ya,
beramanah, ya, adil dalam membuat keputusan, adil dalam bertindak. Kerana kita faham dan kita percaya bahawa tugas yang kita pikul ini adalah amanah daripada Allah dan bukan milik mutlak kita. Ya. Dan antara ciri lain dalam pemerintahan juga mengutamakan kepatuhan kepada akhlak mulia, bukan kepada politik semata-mata. Ya. Jadi dalam berpolitik kita perlu menunjukkan akhlak yang baik, seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kan pihak musuh pun mengakui bahawa Rasulullah ini seorang yang al-amin. Dia tak pernah bohong. Cuma mereka ni berdekil untuk menerima Islam. Ya. Pihak musuh tetap mengakui bahawa Rasulullah SAW ini adalah seorang yang benar, ya, tidak bohong. Jadi sebab itulah kita lihat ramai orang bukan Islam selepas itu yang memeluk agama Islam. Dan pemerintah wajib menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan dalam menjalankan urusan negara, pemerintah perlu memahami hubungannya dengan rakyat, supaya keadilan itu terjamin dan dapat dilaksanakan. Ya, itu saja untuk politik dan kenegaraan.